Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertamanya yang saya muliakan kepada pengerusi ahli jawatan kuasa barisan Imam, Bilal, mereka yang membantu dalam pengurusan dan juga pentadbiran surau ad-diniyah. Seterusnya dikasihi ahli qaryah, ahli jemaah, haji-haji, hajah-hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, segala rezeki yang Allah berikan pada kita, kurniaan yang Allah beri pada kita. Antara kurniaan yang Allah berikan adalah Allah berikan kita satu peluang untuk kita mengakhiri tahun 1444 Hijrah dan memasuki tahun yang baru 1445 Hijrah. Nikmat kehidupan yang Allah berikan pada kita ini satu bentuk nikmat yang besar. Allah masih lagi bagi kita peluang untuk kita ada ruang untuk kita beribadah. Allah masih lagi bagi peluang kepada kita untuk kita minta ampun pada Allah. Allah masih lagi bagi peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Di sana ada mereka yang Allah tidak bagi peluang. Tidur waktu malam, bangun-bangun tak bangun dah. Itu pening tu. Kan? Tidur, ingat besok macam-macam event nak kena pergi, aktiviti tu, nak pergi lepak sarapan sini, macam-macam. Aktiviti dah plan dah. Tapi besok pagi tak bangun-bangun, tak buka mata dah. Sebab itulah buka je mata kita ni, Nabi ajar kita, Alhamdulillahillazi ahyana. Doa bangun tidur tu amat-amat penting. Buka je mata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih lagi bagi kita hidup dan sebagainya lah. Nak bagi tahu nikmat yang besar bila mana Allah bagi kita kehidupan, sangat-sangat besar. Jadi gunakan kesempatan yang ada ini untuk kita sama-sama tingkatkan amalan dan ibadah kita. Tajuk kita pada malam ini bincang dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan bulan Muharram. Kita malam ni telah masuk berapa Muharram malam ni? 7 Muharram. Kita dah masuk 7 Muharram. Dan kita akan bincang juga sedikit mengenai hijrah. Hijrah, apa kaitan hijrah dengan Muharram? Kita banyak tengok dekat posting media sosial yang menyebutkan faktanya adalah hijrah tidak berlaku dalam bulan Muharram. Itu fakta yang dikeluarkan. Jadi orang pun jadi pening. Lepas tu kenapa tiap-tiap kali Muharram kita ada ma'al hijrah lah, apalah kan? Apa kaitan antara hijrah dan juga Muharram? Kalau betul secara faktanya hijrah itu tidak berlaku dalam bulan Muharram. Tu kita cuba bincang sikit lah kalau sempat. Jadi pertamanya bila kita sebut tentang perbincangan kita pada malam ini ada beberapa perkara kita nak bahas. Yang pertama tadi, apa keterkaitan antara Muharram dan juga Zulhijjah? Itu yang pertama. Kemudian kita akan pergi beberapa subtopik berkaitan dengan Muharram. Apa definisi Muharram? Apa kelebihan yang ada pada bulan Muharram? Apa amalan yang dituntut dalam bulan Muharram? Itu kita akan pergilah secara detail. Dan kemudian pengakhiran kita akan masuk sedikit bab hijrah. Hijrah di sana selain ada hijrah ke Madinah, ada di sana juga hijrah ke Habsyah, hijrah ke Taif. Ada 3 bentuk hijrah. Dan kita nak bincang juga bila kita sebut hijrah, 2 konsep hijrah yang kita nak bincang. Yang pertama, hijrah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Nabi, kita kena ada satu kesedaran dan kecaknaan untuk kita ambil tahu A sampai Z. Apa peristiwa hijrah pada zaman Rasulullah? Kena ambil tahu secara semua. Dan sebenarnya peristiwa hijrah ni dia memberi satu
satu orang kata pengajaran yang amat-amat besar dalam kehidupan kita. Banyak benda kita boleh ambil daripada peristiwa hijrah. Terlampau banyak. Kita kena kaji apa faktor yang berlakunya, yang menyebabkan berlakunya hijrah. Apa sebab Nabi berhijrah? Kenapa Nabi berhijrah ke Madinah bukan ke tempat lain? Apa strategi Nabi? Orang beranggapan bila datangnya arahan daripada Allah kepada Nabi, Rasulullah kau kena hijrah. Jadi ramai beranggapan Nabi hijrah sembrono. Nabi cakap kat sahabat-sahabat, jom kita, Allah dah bagi arahan untuk kita hijrah, kita hijrah. Begitu saja Nabi berhijrah. Adakah begitu? Tidak. Nabi seorang strategis, pakar melakukan strategi. Nabi seorang think tanker, pemikir. Nabi seorang planner, planner, perancang. Bila mana Allah bagi arahan kepada Nabi untuk berhijrah, Nabi dah plan dah. Nak berhijrah ni dah kena ada orang kat sana. Takkan berhijrah tak kena orang kat sana, kena ada orang kat sana. Di sanalah Nabi melakukan dua perjanjian yang disebut sebagai Aqabah 1 dan Aqabah 2. Ini kena study sikit lah perjanjian Aqabah 1, Aqabah. Perjanjian Aqabah ni proses grooming Nabi. Nabi groom. Orang dekat Madinah ni dah ada dah orang yang minat Islam. Cuma yelah nak travel daripada Mekah ke Madinah jauh. Kita naik bas ni pun 6 jam. Naik bullet train 2 jam setengah. Dulu naik unta agak berapa lama? Naik unta tau. Jalan kaki tak ada cerita lah. Perjalanan hijrah Nabi Mekah ke Madinah mengambil masa 25 hari. Kenapa lama? Pertama atas faktor pengangkutan lah. Yang kedua Nabi banyak transit. Transit sana 3 hari, sini 5 hari, banyak kali transit. Itu jadi 25 hari. Jadi bila mana dapat arahan untuk berhijrah, Nabi dah rangka strategi. Bila aku nak hijrah ni, dah kena ada orang kat sana nak sambut kita, nak kukuhkan pengaruh kita. Jadi adanya perjanjian Aqabah 1, Aqabah 2. Aqabah 1, 12 orang Madinah masuk Islam. Orang Madinah ni nak datang travel jauh. Jadi dia ambil kesempatan tiap-tiap tahun buat ibadah haji. Haji ni sebelum Islam lagi dah ada. Cuma dia pelik sikit lah. Sebab apa? Ada kaedah dia tawaf kadang-kadang bogel. Itu antara kaedah haji sebelum Islam lah. Jadi bila datang Islam, ada benda-benda yang telah diubah menjadi lebih patuh syariah lah. Tahun berikutnya, tahun pertama Aqabah 1, 12 orang. Jadi 12 orang yang dah masuk Islam ni kembali balik ke Madinah. Dia berdakwah tahun selepas itu perjanjian Aqabah 2 daripada 12 orang bertambah menjadi 75 orang. 72 lelaki, 3 perempuan. Nampak grooming Nabi tu berapa dah bertambah. Jadi tahun Aqabah kedua orang balik dakwah lagi entah berapa ramai beratus-ratus, baru Nabi hijrah ke Madinah. Ada orang sambut Nabi, ada orang. Tu strategi yang Nabi lakukan. Dan Nabi sampai ke Madinah bukan tiba-tiba terus orang lantik Nabi jadi ketua, jadi presiden di Madinah. Tidak. Ada jasa yang Nabi buat yang menyebabkan Nabi lah yang paling layak. Kualiti leadership itu hanya ada pada Nabi. Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Nabi damaikan peperangan antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni dua puak. Yang diorang ni berpuluh tahun berperang, tak pernah berdamai. Tiba-tiba datang seorang individu ni boleh mendamaikan dua kabilah yang berpuluh, ada kata beratus tahun tak pernah berdamai. Tiba-tiba berdamai. Sebab Nabi, ini yang Nabi ada yang orang lain tak ada. Sebab itulah diangkat Nabi menjadi ketua. Semuanya berdasarkan kehebatan strategi Nabi, perancangan Nabi. Bukan Allah bagi arahan, terus kita redah aja. Itu tidak. Begitulah kehidupan kita. Kehidupan kita ni penuh dengan strategi, penuh dengan planning. Dekat keluarga kita ada planning dalam bentuk kekeluargaan. Dekat pekerjaan kita ada planning untuk pekerjaan kita. Begitulah semua tempat. Itu antara benda besar yang kita kena belajar daripada peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah juga Nabi bukan bergerak secara solo, Nabi bergerak secara berkumpulan, teamwork. Ramai bantu Nabi, sahabat bantu Nabi. Golongan wanita juga tidak kurang berperanan dalam membantu hijrah Nabi. Tengah syarat mengandung Asma binti Abu Bakar.
Syarat mengandung. Bayangkan tengah syarat mengandung, dia bawa makanan, dia bawa minuman, dia panjat Gua Thur. Gua Thur dengan Gua Hira ni, Gua Thur lagi dalam dan lagi curam. Bukit sekarang ni tak nampak lah sebab Arab dah buat jalan. Kan zaman dulu mana ada jalan, duk daki gitu je. Ini nak bagi tahu hebat pengorbanan seorang wanita dalam peristiwa hijrah. Bahkan non-Muslim pun ada yang membantu dalam peristiwa hijrah. Ini menjadi hujah kepada kita. Kita boleh bekerjasama dengan non-Muslim selagi mana tidak melanggar batas syariat dan sebagainya. Kerjasama itu berlaku dalam hijrah Nabi. Ada non-Muslim menjadi penunjuk arah. Ada yang kata padamkan tapak kaki Nabi. Macam-macam lah disebut peranan. Nak bagi tahu besar benda yang berlaku dalam peristiwa hijrah ni lah. Jadi itu hijrah Rasulullah. Kita kena ambil tahu A sampai Z peristiwa hijrah Nabi. Yang kedua, bagaimana hijrah dalam konteks semasa. Itu hijrah zaman Nabi. Hijrah konteks semasa. Macam mana kita nak implementasi hijrah itu dalam kehidupan kita. Itu juga akan menjadi satu perbincangan. Kalau sempat. Jadi pertama kita masuk keterkaitan antara Muharram dan juga hijrah. Saya ringkaskan, hijrah berlaku pada bulan Safar. Ada kata 26, ada kata 28 Safar. Jadi kenapa berlaku pada bulan Muharram? Pada zaman Sayyidina Umar memerintah, Sayyidina Umar jadi khalifah, interaksi antara pemerintah Sayyidina Umar dengan governor-governor, menteri-menteri yang ada, ketua menteri atau menteri besar yang ada dekat negeri-negeri lain yang di bawah jajahan takluk Islam ni, biasanya mereka berinteraksi guna surat. Tulis surat, hantar. Cop lah yang akan mengesahkan. Zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar, biasanya tulis surat, hantar, semua ni dalam kalangan orang Arab. Jadi penghantaran interaksi surat tu dia tak jadi masalah dari sudut format. Sebab orang Arab dia tahulah bahasa dia, surat cara dia tulis dan sebagainya. Bila zaman pemerintahan Sayyidina Umar, agama Islam tersebar luas keluar orang Arab. Kita sebut orang Ajam. Tersebar luas sampai ke orang bukan bangsa Arab pun dah ada. Jadi ketika mana Sayyidina Umar tulis surat nak hantar apa-apa makluman ke apa ke pemberitahuan ke apa ke, tiba-tiba dia orang tengok surat, dia pun timbulkan satu persoalan. Surat ni bila diisukan? Bila ditulis surat ni? Sebab apa? Tiada tarikh ataupun tiada tahun pada surat tersebut. Jadi timbul tanda tanya, surat ni masih available ke dah outdated dah? Dia orang timbul persoalan. Kebanyakan yang persoalkan ini adalah negara-negara yang Ajam ini, negara yang bukan Arab. Orang Arab faham dah cara dia. Orang bukan Arab tak faham. Tak ada tarikh ni. Macam kita lah kan, dapat satu surat rasmi ke tidak rasmi kan, dapat tiba-tiba tak ada tarikh. Bila surat ni dikeluarkan? Masih available lagi ataupun tak? Ke ni surat 3-4 tahun lepas? Ni bila nak dekat-dekat PRN ni banyak surat dia keluar kan. Banyak surat orang keluar, kita bongkarkan misteri ni, bongkarkan misteri ni. Rupanya dia bongkarkan cerita 5 tahun lepas. Kita pun tak tengok tarikh, tak tengok, percaya je lah. Gitulah nak bagi tahu penting tarikh tu. Penting, nak bagi tahu penting. That issuance of the letter is really important. Jadi, Sayyidina Umar kumpul lah semua cendekiawan dia, semua orang-orang hebat dia kumpul. Macam mana kita nak selesaikan isu ni? Ibaratnya stakeholder kita, pemegang taruh kita timbulkan satu persoalan ni. Kita nak kena selesaikan. Jadi bincang punya bincang, mereka pun setuju kita letaklah tarikh dekat surat. Setiap surat yang kita keluarkan. Kalau orang yang terlibat dengan orang yang biasa jadi SU ataupun kesetiausahaan kan, dia akan tahu setiap surat dia keluarkan ada coding dia. Ada coding, ada reference dia. Bila tahun dia keluarkan, nombor berapa bilangan, jenis apa dan sebagainya. Ada dia punya coding. Ni orang terlibat dengan SU dia tahulah. Jadi benda tu tak ada dekat surat-surat yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar ni. Dan juga pengamalan sebelum-sebelum lah. Jadi bila mana bincang dan sebagainya, setujulah untuk kita keluarkan setiap tarikh, setiap surat yang ada, kita letak tarikh. Bagi mengelakkan kekeliruan. Timbul persoalan. Tarikh ni first time nak letak tahun ni. Sebelum ni tak ada tahun. First time nak letak tahun. Timbul persoalan, tahun ni nak refer kepada apa? Tahun kita ni nak merujuk kepada apa?
Jadi adalah mencadangkan kita letaklah tahun pertama Islam ini pada zaman kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dilahirkan tahun gajah. Jadi kita letak tahun tu sebagai tahun pertama. Tu cadangan. Ada cadangan Nabi dibangkitkan menjadi Rasul. Letaklah itu sebagai tahun pertama. Ada cadangan Nabi wafat. Letaklah itu sebagai tahun pertama. Dan ada juga yang mencadangkan letaklah hijrah itu sebagai tahun pertama. Jadi apa kaitan hijrah dan Muharram? Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam. Manakala hijrah merupakan benchmark, penanda aras kepada tahun pertama dalam Islam. Tu dia punya link dia. Kaitan, insya-Allah. Jadi itu kaitan dia. Sayyidina Umar buat meeting tadi tu adalah 16 tahun selepas peristiwa hijrah Nabi. Kan dah ada hijrah Nabi, dah lepas 16 tahun Sayyidina Umar pun jadi pemerintah, dia barulah dapat masalah ni, dia selesaikan masalah ni. Maksudnya apa? Bila mana diputuskan hijrah itu sebagai tahun pertama dalam kalender Islam, jadi pada tahun semasa itu dah jadi 16 hijrah. Itu nak bagi mudah faham lah. Kenapa dipilih hijrah berbanding tarikh-tarikh lain? Hijrah ini dia syarat dengan pengajaran dan hikmah berbanding yang lain. Banyak benda yang berlaku dalam hijrah yang wajar kita ambil perhatian, yang wajar kita ambil pelajaran dan juga pengajaran. Sebab itulah ada kaitan antara Muharram dan juga hijrah. Kelebihan bulan Muharram. Bila sebut bulan Muharram, Allah sebut surah At-Taubah ayat 36. Ini pun kita dah bincang dah sebelum ni. Di mana bulan Muharram itu sebahagian daripada bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4. Bulan Muharram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah. 4 bulan yang haram. Kenapa Muharram itu dinamakan sebagai Muharram? Kerana dia adalah bulan haram yang pertama dalam kalender Islam. Muharram, Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi dia kat pertama, dia first. Sebab itu dinamakan Muharram itu sempena nama bulan haram. Jadi kelebihan yang ada pada bulan haram ini Allah sebut dalam Al-Quran, fala tazlimu fihinna anfusakum. Surah At-Taubah 36. Jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan yang haram ini. Di sinilah para ulama sebut setiap amalan yang kita buat dalam bulan haram, Allah gandakan pahala yang kita dapat. Setiap kemungkaran yang kita buat dalam bulan haram, Allah gandakan dosa yang kita dapat. Dalam erti kata yang lain, buat amalan dalam bulan-bulan haram, antaranya Muharram, pahala yang kita dapat ni lagi banyak berbanding bulan yang biasa. Di sinilah para ulama rumuskan dalam 12 bulan Islam, Muharram sehinggalah Zulhijjah. Apakah bulan yang berada di 3 tangga yang teratas? 3 tangga yang teratas. Yang pertama para ulama sebut Ramadan. Ramadan memang duduk kat nombor 1 lah. Kerana Ramadan kemuliaannya itu berasaskan kepada Quran. Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Selesai di sana. Tangga yang kedua selepas Ramadan adalah para ulama sebut bulan Zulhijjah. Kenapa bulan Zulhijjah? Dalam bulan Zulhijjah ada 2 ibadah yang besar yang tak ada kat tempat lain. Iaitulah ibadah haji dan juga ibadah korban. 2 ibadah yang besar yang tak ada kat tempat lain ada kat Zulhijjah. Dan Zulhijjah juga merupakan bulan haram. Tangga yang ketiga selepas Ramadan dan Zulhijjah para ulama sebut bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Yang pertama, dia juga adalah bulan haram. Cuma itu sebab yang kedua. Apa sebab yang pertama? Nabi sebut dalam satu hadis. Hadis ini juga menunjukkan amalan yang dituntut dalam bulan Muharram. Apa dia? Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik puasa selepas puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Poin dekat sini apa? Allah nisbahkan nama Allah kepada bulan tersebut. Syahrullah al-Muharram, bulan Allah iaitu bulan Muharram. Ini tak berlaku dalam bulan-bulan yang lain. Satu-satunya bulan yang Allah nisbahkan nama dia pada bulan tersebut hanyalah bulan Muharram. Ini kelebihan besar yang ada pada bulan Muharram. Jadi dia berada di tangga yang ketiga. Jadi gunakan peluang yang ada, ruangan yang ada untuk sama-sama tingkatkan amalan kita, ibadah kita.
Dan amalan yang dituntut dalam bulan Muharram ini disebut dalam hadis tadi berpuasa sunat. Jadi puasa sunat ni dituntut dalam bulan Muharram. Puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih. Bahkan ada puasa yang Nabi sebut, kalau kamu berpuasa, kamu kena berpuasa berpasangan. Contohnya puasa hari Jumaat. Kalau kamu nak puasa hari Jumaat, puasalah juga sehari sebelum atau sehari selepas. Kenapa? Kerana hari Jumaat itu puasa agama lain. Jadi tak nak bagi ada persamaan, puasalah sehari sebelum atau sehari selepas. Tapi sekiranya dalam bulan Muharram kita nak puasa sehari itu je hari Jumaat, tak ada masalah. Sebab memang disunatkan amalan berpuasa dalam bulan Muharram. Jadi itu ada kelebihan sedikit berbanding bulan-bulan yang lain. Dan bila kita sebut ibadah yang dituntut dalam bulan Muharram adalah puasa sunat secara umum, di sana ada puasa yang dispesifikkan dalam bulan Muharram. Itulah yang disebut sebagai puasa hari Ashura, iaitu 10 Muharram. Nabi sebut dalam hadis, puasa pada hari Ashura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah agar diampunkan dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Ini kelebihan puasa hari Ashura, pengampunan dosa setahun. Sebab itulah disebut puasa Ashura ni adik kepada puasa Arafah. Puasa hari Arafah dapat pengampunan 2 tahun, setahun sebelum dan setahun selepas. Manakala puasa hari Ashura setahun pengampunan, iaitu setahun sebelum. Jadi dia macam adik lah, kelebihan yang sama kurang sikit. Jadi Ashura ni adik kepada puasa hari Arafah. Jadi ini yang digalakkan. Puasa hari Ashura jatuh pada Jumaat ni. Yang jatuh pada Jumaat ni. Puasa hari Ashura. Di mana dalam artikel Jamaah Mufti Wilayah menyebutkan puasa hari Ashura dia ada 4 tahap. Dia ada 4 peringkat. Peringkat yang pertama, kewajipan puasa itu hanya pada Nabi seorang sahaja. Itu ketika mana Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Puasa Nabi seorang je puasa. Sahabat tengok Nabi puasa 10 Muharram. Tapi sahabat ada yang ikut, ada yang tak ikut. Jadi untuk Nabi je wajib. Untuk sahabat tak wajib lagi. Setelah hijrah Nabi ke Madinah, Nabi dan sahabat tengok orang Yahudi kat Madinah ni dia puasa pada 10 Muharram. Macam mana Nabi puasa? Nabi tengok orang Yahudi puasa juga. Nabi ataupun sahabat bertanyalah pada Yahudi tadi, kenapa korang puasa pada 10 Muharram ni? Apa Yahudi itu sebut? Kami berpuasa pada hari ini kerana satu kesyukuran. Karena kami bersyukur pada hari inilah Nabi Musa mengalahkan Firaun. Yahudi itu jawab, kita pun pening. Engkau ni ajaran Nabi Musa kau tak reti nak ikut. Tapi puasa ni kau reti pula nak bersyukur kan? Pening kita pun tak boleh nak break. Nabi bila dengar jawapan tadi, apa Nabi respon? Kalaulah sebab itu sahaja kalian berpuasa pada 10 Muharram ini, kami lagi layaklah untuk berpuasa pada hari ini. Sebab pensyariatan kami ni, pensyariatan Nabi Muhammad dan Nabi Musa sama. Iaitu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kami lagi layak sebenarnya. Nabi terus perintahkan para sahabat juga wajib berpuasa pada 10 Muharram. Jadi peringkat kedua, sahabat juga wajib berpuasa 10 Muharram. Peringkat pertama Nabi je. Peringkat kedua, sahabat semua sekali kena puasa juga 10 Muharram. Peringkat ketiga, ketika mana turunnya kefarduan puasa di bulan Ramadan pada tahun 2 Hijrah. Jadi terangkatlah kefarduan puasa hari Ashura, jadi sunat balik. Jadi ketika mana diwajibkan puasa Ramadan, Ashura jadi sunat balik. Itu peringkat yang ketiga. Peringkat yang keempat, iaitu disunatkan berpuasa hari Tasu'a, iaitu 9 Muharram. Nabi sebut dalam hadis. Hadis tu panjang sebenarnya. Sahabat ni bertanya pada Nabi, wahai Nabi, kita berpuasa pada 10 Muharram ni, puasa kita ni sama juga dengan puasa diorang ni, Yahudi ni. Yelah sama-sama puasa kan? Umat Islam pun puasa, Yahudi pun puasa. Jadi apa Nabi sebut dalam hadis, la in ishtu ila qabilin la asumannata. Jadi Nabi berazam dan juga sebut dekat para sahabat, sekiranya tahun depan masih panjang, aku nak galakkan kepada semua untuk sama-sama juga berpuasa pada hari ke-9, iaitu 9 Muharram. Hari Tasu'a. 9 Muharram jatuh Khamis ni. Jadi wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Allah telah mewafatkan Nabi terlebih dahulu sebelum sampai pada 9 Muharram tahun berikutnya. Jadi Nabi tak pernah berpuasa pada 9 Muharram.
Tapi hadis Nabi ada sebut. Yang Nabi nak buat sekiranya Nabi masih hidup. Jadi itu peringkat keempat puasa Tasu'a 9 Muharram. Jadi disimpulkan disebut dalam satu hadis, berpuasalah kalian pada hari Ashura dan berbezalah kalian dengan golongan Yahudi, berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari selepasnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini ada tiga jenis puasa Ashura ni. Tadi 4 peringkat kan, tak nak bagi pening. Ini 3 jenis. Yang pertama, kita puasa 3 hari straight. Kita puasa 9 Muharram, 10 Muharram, 11 Muharram. Khamis, Jumaat, Sabtu ni 3 hari straight kita. Ini yang terbaik sekali kita berpuasa. 3 hari straight. Yang kedua, malas sikit. Jadi kurang lah sikit pahala. Dia malas sikit. Dia puasa 2 hari je. Antara dia ambil Khamis, Jumaat, 9, 10 Muharram ataupun 10, 11 Jumaat dengan Sabtu. Antara 2 hari itu atau 2 hari selepas. Itu kalau dia malas sikit. Kalau malas betul, dia kata puasa ni ustaz, aduh lapar lah contoh kan. Jadi dia pun kata, ustaz saya puasa sehari je boleh tak? Saya nak puasa hari Jumaat je. Tak ada masalah. Puasalah. Yang paling penting Jumaat tu sebenarnya. Yang paling penting hari Ashura. Rajin puasalah sehari sebelum atau sehari selepas. Kalau rajin lagi puasa sehari sebelum dan sehari selepas. 3 hari. 3 hari puasa. Jadi siap-siap blok kalender kita, masuk dalam grup family siap-siap kan. Okey, Khamis, Jumaat, Sabtu ni siap-siap kita nak puasa. Yang penting puasa Jumaat. Kalau nak seronok sikit Khamis Jumaat lah, sebab Khamis tu dapat puasa Khamis sekali. So dah ada 2 niat puasa di sana. Puasa hari ke-9, puasa Tasu'a dan puasa sunat Khamis. Dapat 2 puasa. Khamis, Jumaat. Jadi ajak kawan-kawan kita, family kita sama-sama berpuasa. Kerana inilah puasa terakhir yang bersebab sebelum Ramadan. Kita ada puasa khusus ni sikit, tak banyak. Puasa 6 Syawal, puasa hari Arafah, puasa hari Ashura. Tak banyak sangat puasa yang bersebab. Jadi sebelum Ramadan tu, inilah puasa yang terakhir yang bersebab. Yang Nabi sebut secara spesifik dalam hadis. Yang lain-lain mungkin secara umumnya tak ada masalah untuk kita berpuasa. Tapi yang bersebab ni, ini je. Jadi nak daripada Muharram nak ke Ramadan, jauh tu. Jauh nak sampai tu. Jadi gunakan kesempatan yang ada. Ruangan, platform dah ada untuk kita beramal, beribadah. Tinggal kita sahaja yang nak, orang kata nak bersemangat untuk berpuasa. Jadi berpuasalah. Mungkin ramai dah lama tinggal puasa kan. Mungkin last puasa hari Arafah. Nah tu sebulan dah tu kiranya. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Ini 9 Muharram. Jadi sebulan lah tu. Jadi gunakan kesempatan yang ada untuk kita berpuasa dan menghayati jugalah puasa. Menghayati puasa hari Tasu'a dan juga Ashura. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan bubur Ashura. Tiap-tiap tahun kan orang akan timbulkan. Tiap-tiap tahun. Ni musim dia ni dah 7 dah kan. 7, 8 Muharram ni orang akan timbulkan berkaitan dengan bubur Ashura. Bubur Ashura ni Nabi tak pernah masak lah. Siapa yang makan bubur Ashura ni tak betul. Bayangkan makan bubur pun jadi tak betul. Kita pun jadi tak betul juga bila dengar kenyataan. Jadi macam-macam hal. Jadi kita tak faham sebenarnya kenapalah ada golongan yang bila masuk bab hukum fiqah yang ada perselisihan ulama. Ada ulama kata tak ada masalah, nak buatlah, tak ada masalah. Tak nak buat tak ada masalah juga. Tapi benda yang tak ada masalah inilah bila orang tak boleh makan bubur Ashura. Buat bubur Ashura tak boleh. Ini Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah anjurkan. Ini tak betul dalam Islam ni. Dilarang. Makan bubur Ashura tu boleh masuk neraka. Boleh masuk neraka. Makan bubur, tak tahu apa salah bubur tu. Jadi, saya pernah berhadapan dengan orang macam ni. Berkeram tu dia kata. Tak boleh. Apa-apa yang kait dengan bubur Ashura tak boleh. Dia kata. Ashura ni puasa je. Jadi kita pun tanya dia. Tak boleh sebab apa? Sebab Nabi tak buat. Nabi tak makan. Ini tak betul, dilarang daripada syarak. Kita pun tanya pakcik makan McD tak biasa? Tanya pakcik tu. Biasa pakcik makan McD tak? Pakcik kata sebulan sekali pakcik makan lah kan. Nak kempunan juga nak makan McD sedap. Tanya dia pakcik, zaman bila pula Nabi makan McD dulu? KFC, fast food, Pizza Hut ni bila Nabi makan dulu? Termenung pakcik. Betul juga.
Tak ada pula dengan hadis Nabi makan McD. Pening dah baca. Jadi samalah kita apply pada perkara ni. Bukan semua benda yang Nabi tak buat tu terus kita sebut sesat, tidak. Ada pertimbangan-pertimbangan di sana. Ini bab fiqh ni kita banyak toleransi. Benda yang kita nak kena betul-betul orang cakap tak betul, ni benda yang berkait dengan akidah. Datang satu kumpulan Sihak yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah dan Allah itu Muhammad. Inilah yang kena cakap sesat. Yang ni kau diam pula. Ini tak payah kaji-kaji dah. Nak pergi kaji tadi, betul ke Nabi Muhammad ni Allah? Tak payah kaji dah. Memang itu terang-terang sesat dan tak betul. Gugur akidah dia. Tapi inilah, dengan selambanya diorang ni buat video, satu family pula tu. Muhammad tu Allah, Muhammad tu tak ada kemaluan, Muhammad tu tak boleh beranak, tak boleh diperanakkan, tak. Macam-macam dia sebut. Kita faham, kita sebagai orang Islam, Nabi Muhammad itu dia ada level dia di sisi Allah. Dia bukan macam orang lain. Nabi Muhammad tu manusia, tapi manusia yang special, paling special manusia. Tapi tak bolehlah kau nak cakap Nabi tu Allah. Allah, Nabi. Di sana ada separate entity, tak boleh sama. Ni masalah. Benda-benda yang terang sesat, tak nak sesatkan. Benda yang makan bubur ni kau pergi sesatkan. Itu yang kita pening sebenarnya. Jadi itu berkaitan dengan Muharram lah. Dan juga Asyura. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis riwayat Baihaqi. Man wassa'a ala ahlihi yawma Asyura wassa'allah ala ahlihi tula sanati. Barang siapa yang melapangkan, yakni menggembirakan ahli keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan ahlinya sepanjang tahun. Jadi datang mana bubur Asyura ni? Datang daripada sinilah, daripada hadis ni. Jadi Masjid Surau buat bubur. Nak gembirakan ahli karya, nak gembirakan mereka, nak bagi orang datang masjid. Jadi apa masalahnya di sana? Ada hadis lagi yang sebut. Secara umumnya ada. Jadi sebab itulah, benda yang kita dah jadikan adat rutin dalam negara kita ini, selagi mana tak bercanggah dengan mana-mana, tak ada masalah untuk kita teruskan. Berapa ramai yang kritik tahlil, kan? Orang yang kritik tahlil ni, dia tengah buat apa tengah baca tahlil? Dia pergi melepak kat luar, merempitlah apalah. Kau pergi kritik tahlil, tapi kau buat apa? Apa solution yang kau bagi? Tak ada. Jadi itu antara masalah yang suka mengkritik adat dan budaya kita. Yang sebenarnya adat itu bila mana kita niatkan, dia jadi ibadah. Itu kelebihan dalam negara kita ni. Tahlil tu budaya, kan? Budaya. Tapi tahlil, dalam tahlil tu ada doa, ada baca Quran, ada baca tahlil la ilaha illallah, ada bagi makan. Semua ni sunnah Nabi, cuma dihimpunkan dalam satu tempat, dinamakan tahlil. Kalau kita pecahkan dia, semua tu sunnah yang berbeza. Macam malam nisfu Syaban, berkerah, tak boleh baca Yasin malam nisfu Syaban. Baca 3 kali Yasin lagi tak boleh. Berkerah betul. Tapi apa kau buat pada malam nisfu Syaban? Kau melepak tercongok kat luar je, kau tak buat apa pun. Jadi kita nak beramal pada malam nisfu Syaban, apa masalah? Tak ada masalah. Jadi sebab itulah kita perlukan satu perubahan. Inilah kita nak masuk bab hijrah. Satu penghijrahan. Dalam negara kita ni, banyak benda kita perlu berhijrah. Dalam konteks, yang pertama perselisihan yang berlaku antara mereka-mereka yang suka membid'ahkan beberapa amalan. Ini satu benda yang perlu berhijrah sebenarnya. Perlu ada evolusi. Satu benda yang perlu berhijrah adalah politik. Kita sekarang musim PRN. Ya, walaupun wilayah ni tak ada kaitan pun. Tak ada kaitan pun. Tapi kita boleh lihat bagaimana politik Islam itu semakin jauh dengan politik semasa. Politik kita sekarang ni, yang sana hentam sini, yang sana hentam sini. Politik yang bertemakan persepsi semata-mata. Aku nak bongkarkan ini yang kau dah pernah buat ni. Sana pula bongkar balik. Hilang sebenarnya politik Islam yang asal. Apa politik Islam yang asal? Apa benda yang kita boleh sumbang? Apa yang telah kita sumbangkan dan apa yang kita boleh sumbangkan? Hilang. Orang dah tak sebut dah manifesto. Bagi orang tak sebut dah. Politik sekarang ni politik yang serang menyerang antara satu sama lain. Ini yang sedih sebenarnya. Sebab akhir sekali dia akan menjadi politik fitnah. Politik persepsi. Itulah realiti yang sedang berlaku. Kita yang penyokong ni, share. Dah lah, yang atas buat fitnah, kita share. Semua bersama-sambung dosa. Itu yang kita risau. Jadi sebab itulah, banyak benda yang perlu kita berhijrah. Itu dalam konteks negara.
penghijrahan kepada politik yang lebih mengamalkan nilai-nilai Islam yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Bila sebut hijrah, tadi kita dah sebut, hijrah ni dari sudut bahasanya berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dari sudut istilahnya, perpindahan Nabi dan umat Islam daripada Mekah ke Madinah. Itu peristiwa hijrah yang terbesar. Sebelum hijrah ke Madinah, ada hijrah ke Habsyah, ada hijrah ke Taif. Hijrah ke Habsyah, Nabi tak terlibat. Hijrah ke Habsyah ni mula-mula Islam. Mula-mula Islam, yelah masuk agama baru kan. Jadi family pun hentam, tempat kerja pun hentam, masyarakat pun hina, cerca, maki. Jadi ada yang stres, tension, tak tahan dengan keadaan. Nabi pun buka ruangan. Siapa yang dah tak tahan dengan keadaan sekarang ni, pergilah ke Habsyah. Di sana ada raja yang tidak menzalimi rakyat dia. Rasa nak pergi, pergilah sekejap. Jadi adalah 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan pergilah berhijrah ke Habsyah. Mencari ketenangan, nak lari daripada tekanan yang ada di Mekah pada waktu itu. Selang beberapa bulan dapat info Sayyidina Umar masuk Islam. Ni awal-awal Islam ni. Bila Sayyidina Umar masuk Islam, dia satu kekuatan dah untuk orang Islam dekat Mekah. Satu kekuatan mental dan fizikal. Orang kat Habsyah ni bila dengar Umar masuk Islam, semua balik Mekah. Sebab apa? Dia rasa kuat. Ni orang yang dulu hentam Islam ni. Tapi sekarang dah ada Sayyidina Umar. Bila ada Sayyidina Umar, orang cuak-cuak sikit lah. Nak kritik Islam, tengok Sayyidina Umar ada ke tak ada. Kalau ada, kena hentam balik. Dari macam tu, situasi dah berubah sikit. Itu peristiwa ke Habsyah. Ke Taif, Nabi sendiri terlibat ke Taif. Taif ini sebab Nabi kehilangan Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib. Dua orang yang banyak bantu dakwah Nabi. Ini kesinambungan dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi ada kat Taif 10 hari lebih kurang. Sebab apa? Nabi nak pergi Taif, Nabi nak healing time. Nabi stres dengan keadaan yang ada di Mekah, dengan meninggal lagi 2 orang kesayangan Nabi. Nabi nak merawat kesedihan Nabi, Nabi pergilah berhijrah, pergilah ke Taif. Sekali kat Taif pula kena hentam. Jadi akhirnya Nabi pulang dalam keadaan semua orang hentam Nabi di sana. Jadi pergi nak healing time, dah sekali tak boleh healing. Makin teruk lagi kesedihan Nabi. Sebab itulah datang lepas tu hijrah dan sebagainya. 47 saat dah. Lepas tu yang ketiga Madinah. Madinah ni hijrah yang terbesar. Yang tadi kita dah sebutlah secara sedikit demi sedikit mengenai apa benda yang perlu kita ambil tahu mengenai hijrah Nabi. Banyak benda yang perlu kita ambil tahu, banyak benda yang kita boleh implementasi dalam diri kita. Antaranya ketika Nabi nak berhijrah, Nabi nak keluar tu, Nabi berpaling wajah Nabi ke Mekah ataupun ke Kaabah, antara dua tu lah. Nabi berpaling, Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi sebut, sekiranya aku tidak ditekan atau aku tidak dihalau oleh orang dalam kawasan ni, iaitu musyrikin Mekah, nescaya aku tidak akan tinggalkan engkau, wahai Mekah. Nabi sebut. Ini dalil yang menunjukkan betapa cinta dan sayangnya Nabi pada tanah air Nabi. Jadi begitulah juga kita. Antara pengajaran yang boleh kita ambil, iaitu semangat cintakan negara. Patriotisme itu bukan semata-mata cintakan negara berbentuk duniawi. Orang yang ada semangat patriotisme itu, dia adalah orang yang ada sunnah. Semangat sunnah. Seperti mana Nabi cintakan Mekah, tanah air. Kita cintakan Malaysia, tanah air, itu sebagai sunnah. Bukan semata-mata kenegaraan sahaja, tidak. Itu satu poin yang besar yang boleh kita ambil. Betapa Nabi sayangkan negara Nabi. Itulah juga kita pun kena sayangkan negara kita. Itu antara benda yang besar yang berlaku dalam peristiwa hijrah. Kemudian, hijrah dalam konteks contemporary. Ini satu lagi perbincangan yang penting. Nabi sebut dalam hadis, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini definisi hijrah konteks semasa. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam erti kata yang lain, to become a better Muslim. Untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Untuk menjadi Muslim yang lebih diredai oleh Allah. Untuk menjadi Muslim yang lebih dekat dengan Allah. Teringat baru-baru ni satu kes. Ada orang letak bom kat kereta Siti Kasim kan. Jadi bila mana orang dah detect bom tu, dah keluarkan apa semua, apa Siti Kasim cakap? Oh, Allah masih sayangkan aku lagi. Siti Kasim cakap macam tu. Allah masih sayangkan aku lagi.
Ayat dia tu salah. Tidak ada masa yang Allah tidak sayang hamba dia. Semua hamba Allah sayang. Yang masalahnya kat mana? Hamba tu yang tak respon sayang Allah. Itu masalah dia. Allah ni sentiasa sayang hamba dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu dah menjadi nama-nama Allah. Yang maha penyayang, yang maha mengasihani. Sayang Allah itu meliputi orang bukan Islam pun dekat dunia ni. Yang tak sayang itu kita. Kita yang tak sayang Allah. Allah itu sepanjang masa akan sayang kita. Macam mana kita nak cakap kita ni sayang Allah atau tidak? Ini, samalah ni. Tinggalkan apa yang Allah larang. Itulah kesayangan. Kita nak tunjukkan sayang kita pada Allah. Tapi macam mana kita nak zahirkan sayang kita pada Allah dengan keadaan semasa jauh sekali? Tengok anugerah juara lagu yang baru ni. Ke apa anugerah apa dah, saya pun tak faham sangat. Tengok yang datang naik lori tu. Kita ingat apa nama pelakon tu. Pakai baju merah yang besar tu. Tak tahu apa nama baju dia. Itu dalam kategori asyuhrah. Iaitu pakaian yang memang dia nak famous. Tak tahulah dia harapkan anugerah apa pada malam tu. Itu antara orang kata, bagaimana kita nak cakap, walaupun dia tutup aurat, tak nampak tudung apa, tak nampak rambut apa semua, tapi pakaian dia itu memang dia nak megahkan diri dia. Itu tak betul, tak boleh dalam Islam. Nak mengelakkan sifat riak dan takabur dalam diri kita. Tak boleh. Kita tak payah pergi jauh, tengoklah keadaan semasa kita yang berlaku. Kita boleh kaitkan dengan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah ni bila kita sebut tinggalkan apa yang Allah larang. Kita boleh tengok sebagai contoh semangat. Dan bila kita sebut hijrah, dia memerlukan pengorbanan. Nak berhijrah memang kena berkorban. Sahabat Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia tinggal keluarga dia. Dia tinggal bisnes dia. Dia tinggal perniagaan dia. Dia tinggal harta. Semua tinggal. Sehelai sepinggang ikut Nabi pergi hijrah. Tinggal semua. Nak bagi tahu hijrah ni memerlukan pengorbanan. Begitulah hijrah konteks masa. Memang memerlukan pengorbanan. Orang yang merokok nak berhenti rokok. Kita ambil contohlah common rokok. Nak berhenti rokok ni kena ada pengorbanan yang besar. Dia tahu 3 hari tak isap rokok, tangan dia menggetar macam ni macam Parkinson. 5 hari tak isap rokok, dia demam panas. Dia tahu kesan dia. 7 hari tak isap rokok, dia kurang diri dalam bilik. Nak jadi gila, ya Allah, rokok. Nak fikir gitu. Nak bagi tahu besar pengorbanan orang yang cuba nak berhenti isap rokok. Sebab itulah orang tak berhenti, susah nak berhenti. Akhir sekali kan, itu konklusi dia. Berhenti rokok ni susah. Lagilah dia dah berhenti rokok. 10 tahun dah berhenti. Penat lelah dia berhenti rokok ni. Reunion dengan kawan-kawan sekolah dia dulu kan. Jumpalah kawan-kawan dia nakal-nakal dulu. Semua dah ada anak dah ni. Tapi diorang dia yang isap rokok lagi, dia dah berhenti dah. Dan dia yang pengaruh kawan dia tu isap rokok. Tiba-tiba reunion balik, tengok kau tak isap rokok dah. Dah kau yang ajar aku isap rokok. Dia pun dah sebatang ni, bini kau tak nampak ni, ambil dah sebatang. Lama dah kau tak isap ni. Sebab itulah orang cakap reunion ni memang merosakkan hidup orang. Dekat reunion tu lah orang yang berhenti isap rokok mula isap rokok balik. Dekat reunion tu lah jumpa ex-girlfriend dia, ex-boyfriend dia, mula chat balik. Saya tengok muka awak ni makin cantik lah. Ini satu peristiwa menjijikkan yang berlaku di Madinah tahun lepas. Tapi dia viral tahun ni. Benda tu berlaku tahun lepas, viral tahun ni. Jemaah yang baru buat ibadah haji. Jadi baru buat ibadah haji, habis selesai ibadah haji dia akan pergi ke Madinah lah. Madinah ni tempat last shopping time lah orang kata kan, sebelum nak balik ke tanah air. Jadi dekat Madinah, doktor dengan doktor ni berkenalan lah antara satu sama lain. Ayat laki ni mula-mula bila mention perempuan ni apa dia? Saya tengok muka awak ni macam ex-girlfriend saya dululah. Tu ayat-ayat buaya lah tu. Yang perempuan ni pergi layan. Ya ke? Dia gitu memang layan lah tu. Laki tu suami orang, perempuan tu bini orang. Ada anak, dua-dua ada anak ni. Apa last sekali terjadi? Perkenalan daripada ayat tadi tu, akhir sekali diorang check in hotel dekat Madinah. Buat zina dekat Madinah. Bayangkan, lepas buat ibadah haji tu, dia buat zina tu dekat tanah haram tu. Ini satu peristiwa yang menjijikkan. Masing-masing ada keluarga, masing-masing ada anak.
Tengok apa yang berlaku. Kita tengah cerita pasal hijrah, tapi realiti yang sedang berlaku ni takut. Dengan satu posting daripada pelajar UM, mahasiswi UM. Dia menyewalah rumah sewa di sekitar UM tu, mungkin Lembah Pantai ke PJ ke kan. 10 orang housemate. Dia kata apa? Ada seorang housemate dia ni hari-hari akan bawa lelaki yang berbeza-beza masuk bilik. Setiap hari laki bawa masuk bilik. Buat apa? Takkan baca Quran kot. Buat apa lagi? Solat tahajud. Solat tahajud waktu ni maghrib. Awal tahajud dia. Jadi ini realiti yang sedang berlaku. Bila kita sebut tentang hijrah, banyak benda yang kita nak kena tengok. Yang pertama, bagaimana kita tinggalkan apa yang Allah larang. Kita kena ada usaha. Orang merokok, kena cuba tinggalkan merokok. Sampai bila? Cuba fikir dalam menggunakan orang kata hati yang mendalam. Sampai bila aku nak isap rokok? Cuba fikir. Memanglah orang cakap kan, kalau kau berhenti rokok, duit-duit yang kau dapat, kau boleh simpan duit tu. Jadi hujung sekali kau akan ada amount yang banyak duit, 33,000, 34,000. Kesan daripada kau berhenti rokok, duit tu kau menabung. Banyak macam-macam benda lah orang cerita. Tak payah cerita lah tu semua, duit ke apa, tak payah cerita. Cuba timbulkan dalam hati kita, sampai bila aku nak merokok? Cuba timbulkan, tu je. Nak bagi tahu kesan dia jangka. Sebab apa orang bersusah berhenti merokok? Kesan dia jangka masa panjang. Lepas 30 tahun baru akan kena kesan dia. Jadi awal-awal hisap je lah. Tu orang fikir sekarang ni. Jadi sebab itulah hidup kita ni kena fikir jangka masa panjang. Kalau Nabi tak fikir jangka masa panjang, nescaya Nabi akan berdakwah hanya secara sembunyi-sembunyi sahaja. Nabi tak kisahlah, entahlah Islam tu sampai kat mana pun, jadi family aku semua masuk Islam. Faham tak? Buat apa aku nak berdakwah terang-terangan? Aku yang kena hentam, aku yang kena pulau, aku yang kena macam-macam. Tapi Nabi tak fikir. Nabi fikir long term. Bila Nabi dakwah secara terang-terangan, barulah Islam akan sampai ke seluruh pelosok dunia. Tak kisahlah apa yang nak kena dengan aku. Itu kehebatan yang ada pada Nabi. Orang yang memikirkan futuristik, masa depan. Jadi kita pun kena berfikir begitu. Barulah banyak benda yang boleh kita ubah. Banyak benda yang boleh kita hijrah untuk menjadi seorang Muslim, seorang mukmin yang lebih baik. Banyaklah aspek-aspek lain dari sudut ibadah kita. Masuk tahun baru ni, bagaimana kualiti solat. Orang ramai datang solat berjemaah. Hari dia kata, saya 5 hari sekali berjemaah tak tinggal. Solat berjemaah tu satu part. Itu satu bahagian yang penting jugalah. Sebab ramai lagi yang tak solat. Ramai lagi yang tak solat, itu satu hal. Ramai lagi yang tak solat berjemaah, satu hal. Ramai lagi yang tak komplit solat berjemaah, dia on off, satu hal. Tapi yang kita nak cerita sekarang ni, kualiti solat kita. Kualiti solat itu pun satu bentuk perbincangan. Kita hari-hari datang solat. Betul, bagus dah. Tapi bagaimana kualiti solat kita? Kekhusyukan solat kita, rukun solat kita, syarat-syarat semua lengkap atau tak lengkap? Itu pun perlu dititik beratkan. Tapi realiti dalam negara kita, ramai lagi yang tak solat. Saya pernah terlibat dalam satu kajian ataupun bancian. Kita pergi kat satu kawasan ni. Kawasan ni KL juga. Saya tak bagi tahu lah tempat kat mana. KL juga satu surau. Karyah tu dia ada dalam lebih kurang 700 orang karyah. Surau ada di sana. Surau boleh muat kapasiti lebih kurang 500 gitulah. Jadi bila kita buat kajian, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Maksimum dekat maghrib isyak adalah 50 orang. Maksimum. Karyah ada 700 orang ni. Jadi hari-hari seminggu berlarutan begitu je. Tak banyak pun. Begitulah maksimum 50, 48, 47. Jadi kita pun ambil peluang, kita nak pergi survey. Apa sebenarnya permasalahan yang berlaku. Mana pergi 700 yang berbaki. Tu. Jadi pergilah survey satu-satu rumah. Pergilah rumah yang pertama. Assalamualaikum, Pak Haji sihat ke? Pak Haji dah makan ke belum? Pak Haji tinggal sini berapa lama? Pak Haji tinggal sini dah 40 tahun dah. Pak Haji cakap. Pak Haji biasa solat kat mana? Biasa Pak Haji solat kat rumah je. Pak Haji tahu tak ada solat, ada surau kat sini. Pak Haji tahu ada surau depan tu tapi tak ingat nama apa. Surau tu dia tak tahu nama apa. Maksudnya apa? Dia tak pernah pergi surau tu. Tahulah bergaduh ke apa kan. Itu satu rumah. Jenis yang solat kat rumah je. Memang dia tak pergi surau langsung. Tu dah pencen. Dah pencen ni macam-macam jenis juga.
Ada pencen yang dah insaf berubah. Ada pencen yang tak berubah-ubah. Ada pencen masih clubbing, ada. Ada. Saya pernah terlibat juga dengan penguat kuasa. Terlibat untuk rush. Terkejut tengok kat dalam tu, jambang putih, rambut putih, cocok langit. Ada. Sedih jugalah. Engkau punya best semua sekarang kat surau tengah solat apa semua. Engkau buat apa kat sini? Tu antara benda yang kita nak kena tengok. Jadi survey rumah sebelah dia. Assalamualaikum, apa khabar? Tanya. Biasa solat kat mana? Apa jawapan dia? Ni jawapan rare. Ni memang jujur betul. Saya solat ni biasa kalau ada masa lapang je. Jawapan dia tanpa segan silu. Kita pun kalau tak solat pun cakap je lah solat kan. Ini tanpa segan silu. Saya ni banyak komitmen sebenarnya. Jawatan besar company, banyak meeting dan sebagainya. Jadi kalau ada masa lapang saya solat. Seronok. Dengar jawapan tu, nak dengar, dia boleh jawab macam tu tak depan Allah nanti. Malaikat hentam dia sekali, kenapa kau tak solat? Saya busy. Boleh dia jawab macam tu? Tak boleh. Berani dia jawab macam tu, dia kena lagi. Nak bagi tahu pasal solat ni pun jauh lagi sebenarnya masyarakat kita. Kita mungkin kita duduk dengan golongan orang yang solat. Tapi kalau kita ni turun ke lapangan, kan, turun padang pergi tengok, kalau terlibat dengan NGO ke apa, kita akan nampak bagaimana tahap mentaliti orang sekarang ni. Kita akan nampak. Begitu juga kita akan nampak bagaimana tahap kemiskinan dekat bandar ni, kita akan nampak juga. Kita duduk dekat kawasan yang hari-hari kita boleh makan ayam. Biasa, bebas kita nak makan apa boleh. Tak ada masalah. Bila kita turun padang, pergi turun padang, PPR juga kita turun. Saya ada joint venture dengan Yadim. Dengan Yadim, masuklah beberapa rumah. Kita joint venture dengan Persatuan Penduduk juga. Beberapa rumah yang dipilih, masuklah. Nampak rumah, ada Astro, ada Unify, apa semua. Nampak macam okey, macam biasa. Masuk rumah, nak makan pun dia kata hari-hari lauk telur, lauk kicap. Telur kicap. Ayam tu dia kata sebulan sekali kalau ada bajet dia beli. Ayam. Susahlah, dia panggil susahlah adik. Terpaksa berhutang. Hari-hari, tiap-tiap bulan kena cari benda-benda baru nak jual, nak dapat duit. Bila kita dengar cerita ni, masih ada ramai lagi yang masih terlibat dengan kemiskinan bandar. Miskin bandar ni bukan macam miskin kampung. Bezalah, duduk bandar ni kos sara hidup tinggi. Gaji 5,000 pun orang boleh cakap lagi miskin bandar tau. Tu realiti lah duduk di bandar ni. Lagilah kata bulan depan ni 20% barang akan naik lagi. Maksudnya bila barang naik, angka figure yang miskin bandar tadi akan naik, boleh jadi 5,500. Itulah realiti kehidupan. Jadi penghijrahan itu perlu. Berhijrah kepada mukmin yang lebih baik. Yang tak solat, yang jenis solat kat rumah, pergi solat kat surau, masjid. Jadi itulah perubahan penghijrahan yang perlu kita lakukan. Banyak aspek itu kita sebut solat je banyak lagi. Yang akaun bank masih konvensional, kena tukar kepada syariah. Kau nak jawab apa nanti dengan Allah? Kalau Allah tanya kenapa engkau masih lagi duduk dekat akaun bank konvensional, kau tahu kan akaun bank konvensional dia labur dekat company-company rokok, company-company arak. Kau dapat dividen tiap-tiap bulan tu ada percampuran halal dan haram. Nak jawab apa? Kena fikir gitu. Barulah kita akan ada kesedaran dan juga tindakan. Pekerja-pekerja swasta, berapa ramai lagi yang masih tak tukar lagi EPF syariah. Masih lagi akaun KWSP konvensional. Kena ada kesedaran nak tukar. Sebab apa? Akhir sekali, dividen yang kita dapat itu akan bercampur statusnya. Halal dan juga haram. Jadi sebab itulah, kesedaran itu penting untuk kita berhijrah. Menjadi seorang Muslim dan mukmin yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk kita berhijrah. Dan juga Allah bagi sifat pengorbanan kepada kita untuk kita berhijrah. Mudah-mudahan bila kita berhijrah ini semakinlah mendekatkan diri kita dengan Allah, dekat kita dengan agama, semakin bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, bertambah takwa. Tiga benda ni yang kita kena cari jalan untuk naikkan, untuk tingkatkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي